Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'na walana daiman ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya akan mulakan kuliah maghrib yang telah lama tidak diadakan kerana sebab-sebab kesihatan, sebab-sebab wabak. Jadi sebab itu tidak dibenarkan kuliah maghrib ataupun kuliah subuh ataupun apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan masjid. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak penyakit yang dikenali sebagai COVID-19 ini, dan Allah Taala mengembalikan nikmat kesihatan kepada kita semua. Sebenarnya semua itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan penyakit, mesti ada obatnya. Ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa'an. Allah Ta'ala tidak akan menurunkan satu-satu penyakit itu, melainkan Allah Ta'ala akan turunkan sekali penawarnya. Ada orang kata dah tidak ada penawar pun penyakit ni tak jumpa lagi kot. Okay. Allah Ta'ala buat penawar tu dalam bentuk Allah Ta'ala takdirkan manusia berusaha mencari penawarnya. Allah Ta'ala gerakkan hati manusia cari pakar-pakar dalam bidang perubatan, berusaha mencari obat. Allah Ta'ala takdirkan begitu, akhirnya jumpalah obat. Maka itulah yang dikatakan penawar bagi penyakit-penyakit. Jadi kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Adhkar. Hadis ni, doa ni tak popular pun sebelum tu. Tak ada orang baca pun. Tapi dah ada lama dah sebenarnya doa. Apabila kita ingin menolak penyakit-penyakit yang buruk ini, wabak ni, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa Nabi ni dia tak tinggal berasa pun perkara yang tidak diberitahu tentang hukum hakamnya ataupun tidak diberitahu tentang doanya. Ada belaka dalam kitab Al-Adhkar. Sebelum ni orang tak tahu pun doa ni, rupa-rupanya ada yang selalu kita dengar sekarang dah jadi popular dah. Orang baca dekat mimbar-mimbar masjid, orang baca lepas mayang, iaitulah Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa sayyi'il asqam. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu. Aku, dia tak kata kami. Rasulullah ajar aku lah yang sebut aku. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu minal baras, daripada penyakit sopak, wal junun, dan penyakit gila, wal judham, dan penyakit kusta, wasayyi'il asqam, dan penyakit-penyakit yang buruk. Penyakit buruk tu termasuklah yang boleh kita pasangkan kepada apa sahaja penyakit yang melanda manusia pada setiap masa dan setiap zaman. Termasuklah penyakit COVID-19 ni. Dia masuk dalam sayyi'il asqam, penyakit yang buruk. Mana tahu kita boleh masuk. Dah ramai orang mati tu, buruk lah tu.
Ramai orang mati. Siapa beratus kata rasa-rasanya dah lebih pada 100,000 dah ke berapa mati. Seluruh dunia dah. Tak tahu, tengok semula lah. Berapa angka saya pun tak berapa cakna. Maknanya ramai mati. Jadi menunjukkan bahawa COVID ini adalah penyakit yang termasuk dalam sayyi'il asqam, penyakit yang buruk-buruk, yang kita mendoakan supaya tidak terkena kepada kita. Nabi ajar kita dan Nabi baca doa itu. Jadi sebab tu berdasarkan kepada hadis Nabi dan sunnah Nabi tersebut, kita pun bacalah. Sunat kita baca doa tersebut ketika sekarang ni, ketika kita menghadapi musim penyakit COVID-19 ini. Cuma bila kita jadi terimang, bila kita baca dalam kunut, bila kita baca dalam khutbah Jumaat, kita tukarlah kepada kami. Kalau Nabi ajar je aku, kita tukar pada kami, tak ada masalah, molek. Dah kita bukan seorang ni yang kita nak sihat. Bukan seorang kita je, kita nak supaya tidak dijangkiti dengan penyakit COVID, kita nak semua sekali. Maka kita dengar dalam kunut baik, dalam doa lepas sembahyang baik, Tok Imam dok baca. Termasuklah juga dalam khutbah, dia akan tukar kepada Allahumma inna, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, kami dah tu. Na'udzubika, kami berlindung denganmu ya Allah, minal barasi wal junun wal juzam wa syal asqam, daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Jadi adakah kita ubah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak ubah. Sebab kita ramai-ramai. Jadi kita nak supaya semua kita selamat belaka dengan niat kita berdoa menggunakan lafaz yang berbeza tapi poinnya sama, iaitulah kita tukar sikit kepada Allahumma inna na'udzubika mina. Tu kita tukar situ je. Yang belakang tu tak tukar. Yang belakang tu tak tukar. Tak ada masalah apa-apa. Samalah juga dengan Tok Imam duk baca lepas pada semayang maghrib, lepas pada semayang subuh, kita selalu Tok Imam duk baca Allahumma ajirna minan nar. Yang Nabi ajar kitanya Allahumma ajirni minan nar. Tapi kita baca Allahumma ajirna minan nar tu apa? Sebab Tok Imam tu dia mewakili makmum. Kalau dia baca Allahumma ajirni minan nar, dia doa dia seorang ya. Kalau dia doa dia seorang, ialah macam doa manoh lah pula. Orang Arab clear lah belakangnya, kita tak pandai nak baca doa-doa, nak berzikir-zikir ni, kita ikut ya makmum ni. Tiba-tiba dia baca Allahumma ajirni seorang dia. Begitu juga kalau dia baca Allahumma inni a'udzubika, orang dok amin belakang. Dia doa untuk dia seorang je, orang dak amin. Dia seorang yang sihatnya. Jadi sebab tu kita tukar berdasarkan kepada suasana keadaan kita berdoa itu, maka itu dibenarkan oleh hukum syarak. Dan yang kita berdoa tu ialah kita minta jauh daripada penyakit yang buruk-buruk tadi. Tuhan Nabi buat contoh penyakit sopak. Penyakit buruk lah tu. Setakat ni orang tak jumpa lagi penawarnya sepenuhnya. Penyakit sopak ni penyakit kulit yang menyebabkan kulit itu dia, saya pun tak reti lah iaitulah kulit tu jadi warna putih. Kemudian kalau penyakit kusta tu, kulit itu jadi penyakit kulit yang kulit itu jadi warna merah macam bala gitu. Begitu. Dan penyakit junun ni penyakit gila. Nabi SAW berlindung daripada terkena penyakit gila. Begitu. Sebabnya ialah kita ni, kemanusiaan kita ni, kemuliaan kita ialah pada akal. Tiba-tiba akal tak sempurna, jadi kita pun tidak sempurna kehidupan. Maka hinalah kita. Orang gila ni, orang pada pandangan manusianya ialah orang tak cara, orang tak apa, jadi kehinaan. Jadi kita berlindung daripada penyakit-penyakit itu semua. Begitu. Dan ada lagi doa-doa yang lain. Kalau kita tengok Nabi SAW cukup cakna berhubung dengan masalah kesihatan. Sehingga bukan setakat dia ajar doa tu je, tapi kita sedar tak sedar, dalam semayang kita tu setiap rakaat kita minta kita sihat. Sedar tak sedar saya tak tahulah. Ramuk-ramuknya dekat mana yang kita minta kita sihat. Setiap rakaat kita akan minta kita sihat.
Kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala beri kesihatan yang baik kepada kita. Iaitulah doa ketika duduk di antara dua sujud. Sedar tak tahulah. Kadang-kadang kita ni tak sedar kita baca doa. Sebab apa kita tak faham, kita tak khusyuk lah. Kalau orang yang nak khusyuk ni, dia akan cari jalan juga supaya dia faham semua sekali kalimah yang dia baca dalam semayang. Jadi kita ni kena khusyuk, kena cari jalan supaya khusyuk. Di antara jalannya ialah kita mengetahui apa kalimah-kalimah yang kita ucapkan dalam semayang kita. Antaranya ialah kita minta sihat sebenarnya setiap rakaat. Maknanya kalau kita semayang 17 rakaat sehari semalam, hak wajib, hak sunat tak masuk lagi, maka 17 kali kita minta kita sihat. Iaitulah pada doa Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kita minta tu segala-gala tu. Rabbil firli, ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosa aku, warhamni, dan berilah rahmat kepada aku. Minta. Warhamni wajburni, dan berikanlah, tutupkanlah, sempurnakanlah segala kekuranganku. Kalau ada kurang-kurang tu tolonglah ya Allah, cukupkanlah. Tu kita minta wajburni, benda apa hak kurang atas dunia ni kita minta Allah Ta'ala tolong kita. Kemudian warfa'ni, angkatlah darjah aku ni. Ni tu kembali pada saya, kepada kita lah, tiap-tiap orang yang baca tadi. Iaitulah diminta diangkatkan darjat dia di sisi Allah, sama ada darjat itu di dunia ataupun di akhirat. Biarlah kita nak darjat kita di sisi Allah ni hebat. Di dunia pun kita nak, di akhirat pun kita nak. Nampak tak nampak soal lain. Tak apa nampak darjat mana kita boleh. Hidup susah macam, apa kemati susah. Tapi kemungkinan darjat di sisi Allah adalah tinggi. Kita minta dengan Allah darjat yang tinggi. Warfa'ni warzuqni, kita minta rezeki yang mencurah-curah daripada Allah Subhanahu wa taala. Warzuqni wahdini, dan berilah petunjuk, kita minta petunjuk daripada Allah. Jangan minta rezeki saja. Dapat rezeki pula tidak ada petunjuk, tak keluar zakat dak sekarang. Warzuqni wahdini wa'afini, berikanlah afiat. Tu sihatlah tu, minta sihatlah tu. Berikanlah saya ni sihat. Afiat ni umum, boleh berlaku. Sihat apa tu boleh berlaku. Sihat minda, sihat iman, sihat amal soleh, sihat berlaku. Tapi masalah afini tu makna sihat, kesejahteraan, keafiatan yang kita sebut. Sihat wal afiat. Apa khabar sihat? Sihat wal afiat. Sihat wal afiat. Nama obat pun ada. Obat apa nama obat ada? Minyak benda apa? Minyak alfiat benda apa? Siapa nama afiat apa obat tu nama. Saya ada masa kecil-kecil dulu tak pusat, tak boleh kecil teka orang ni. Tak. Maka nak sebutkan bahawa wa'afini itu doa kita supaya kita sihat. Setiap rakaat kita sebut. Tu menunjukkan apa tu? Menunjukkan pentingnya kesihatan dalam Islam. Kalau kita tak cakna kesihatan ni, pakai lebih kurang je peraturan hak kerajaan buat, hak molek tu lah. SOP benda apa orang panggil ni, dia tahu orang mendapat SOP dulu dah rutin benda dah SOP ni. Kita ikut sebab apa? Itu adalah sebahagian daripada tuntutan Islam. Wa'afini, berikanlah kesihatan. Bukan kesihatan kita minta dengan Tuhan, beri kesihatan kita tidak berusaha. Kita berusaha lah. Kita minta rezeki daripada Tuhan pun kita berusaha. Warzuqni tu, kita minta rezeki. Bukan saja-saja gitu tu golek gitu saja, tapi kita berusaha. Jadi begitu juga dengan kesihatan. Pentingnya kesihatan ni sehingga disebut dalam setiap rakaat semayang. Kita sebut supaya kita minta dengan Allah supaya kita sihat. Iaitulah kita sebut dekat mana? Kita sebut duduk di antara dua sujud. Kenapa dia letakkan doa di situ? Doa sangat mustajab tu situ tu. Doa ketika duduk di antara dua sujud ni antara doa yang mustajab. Sebab apa? Dia ada panah lagi sujud tu. Sujud dia dikepung oleh dua sujud. Sujud pertama, lepas tu sujud kedua. Seolah-olah Tuhan nak bagi peluang kita ni berdoa. Takut kita tak larat nak doa dalam sujud. Tak larat nak sujud lama-lama, tak larat. Ada juga. Sakit kepala ke apa tak. Maka Tuhan bagi peluang dekat kita, tak apa. Awak berdoa dalam keadaan kepanasan sujud tu ada lagi. Orang sujud ni dekat dengan Tuhan. Maka
doa di antara dua sujud tu sangat mustajab sebab hararah dia, kepanasan sujud tu, aura sujud tu kuat lagi. Aura ke benda apa? Sebut saja je. Kadang-kadang tak reti pun aura sujud tu ada lagi, kuat lagi. Jadi sebab tu kita berdoa di antaranya ialah kita minta kita sihat. Wa'afini. Kita sebut, kita minta kita sihat. Masya-Allah. Jadi kalau kita tak jaga kesihatan, kita rasa bahawa Islam ni agama suruh semayang saja. Islam ni agama suruh puasa saja. Islam bak sihat-sihat ni bukan Islam nak cari Tuhan doktor tu, Tuhan hospital tu, Tuhan kementerian kesihatan tu. Tak. Sebenarnya itu adalah Islam. Jaga kesihatan tu adalah tuntutan Islam. Minta menjaga diri daripada tidak terkena penyakit, tuntutan Islam. Sebab tu setiap hari, setiap pagi bangun je tidur, kenapa kita buat mula-mula? Yelah hak sembahyang tahajud tu sembahyang tahajud alhamdulillah. Hak adat kata orang bangun pukul pagi-pagi mendapa, hak mula-mula buat adat hak fardu, iaitulah dipanggil sebagai sembahyang subuh. Sembahyang subuh hak kita buat mula-mula. Dan dalam sembahyang subuh dalam mazhab Syafi'i ada satu benda yang kita kena buat, orang panggil apa? Kunut subuh. Di mana dalam mazhab Syafi'i berdasarkan kepada riwayat Ibnu Majah, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW sentiasa berkunut subuh sehinggalah Rasulullah SAW meninggalkan dunia, maksudnya sehinggalah Rasulullah SAW wafat. Rasulullah tak tinggal kunut subuh sehinggalah Rasulullah wafat, menunjukkan bahawa kunut subuh ni adalah satu kunut yang berlainan dengan kunut nawazil ataupun kunut nazilah. Kunut nazilah. Kunut nazilah ni kunut apabila seseorang itu ataupun negara itu ataupun masyarakat itu menghadapi suasana bala, musibah. Ada banjir, ada penyakit macam-macam, ada peperangan macam-macam lah. Maka kunut nazilah kita baca setiap waktu semayang. Termasuklah semayang Jumaat disunatkan kita baca apa nama kunut nazilah. Walaupun semayang Jumaat pun boleh juga. Macam contohnya banjir teruk sangat, gempa bumi teruk sangat, dengar cerita orang Palestin kena serang oleh orang Yahudi, walaupun negeri lain kena bala, kita di Malaysia tak kena. Dengar-dengar cerita Yahudi mengganas di Palestin, kita pun baca kunut nazilah. Boleh, ada masalah, boleh dibenarkan. Itu. Termasuklah semayang Jumaat seperti disebutkan dalam kitab Al-Istidhkar. Ada sebut semayang Jumaat pun masuk sekali. Dan itu untuk kunut nawazil, kunut nazilah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i kita ada satu kunut lagi, orang panggil kunut subuh. Kunut subuh ni bukan kunut nazilah. Kalau kunut nazilah kita tinggal, tak ada apa-apa, tak payahlah nak sujud sahwi. Jangan sujud sahwi. Salah Allah tinggal otak kunut nazilah mayang garik ni. Sujud sahwi lah, belum salah. Tak samalah. Tapi kalau kunut subuh ni dia satu kunut memang untuk subuh. Untuk subuh. Dan dia termasuk dalam sunat aba'ad seperti dia sebut dalam kitab Muniyatul Musalli. Sunat aba'ad. Di mana sunat aba'ad ni kalau kita tinggal dia ada 8 perkara dah. Ada setengah-setengah kitab tu dia himpun-himpun dah capur-capur sampai 20 perkara. Dalam kitab Tanwirul Qulub dia kata 20 perkara sunat aba'ad. Dalam kitab Muniyatul Musalli kata 8 perkara. So kiralah sebenarnya dia peraluh, dia pecah pula. Hak 8 tu dia pecah pula sikit-sikit jadi 20. Tu setengah-setengah orang tu duk mengajar. Jangan marah ke ustaz-ustaz duk mengajar. Kadang-kadang dia kata sunat aba'ad ni ada 8, ada kata 10, ada kata 20, macam mana pula tu. Jangan marah ke dia, sebabnya ialah kerana pecahan-pecahan tu. Ada yang kata rukun semayang 13, ada yang mengatakan 17, ada mengatakan 18. Manalah ustaz ni ngajar lain, ustaz ni Allah. Lain-lain semua. Sebenarnya sama je 17 ke 18 ke 13. Sebabnya ialah kerana pecahan tu. Pecahan macam Tomak Ninah tu dikira suku-suku dalam setiap rukun. Jadi bila capur hak tu dia jadi banyak lah. Hak 18 pula dalam kitab Fathul Qari. Fathul Qari dia kata 18 rukun semayang. Rukun semayang 18, bukan 13, bukan 17, 18. Sebab apa? Dia masuk satu pandangan lemah dalam mazhab Syafi'i,
Iaitulah wajib kena niat keluar semayang. Kita rajin tak niat keluar semayang. Tak rajin tau. Tak sah semayang tau kalau ikut dalam kitab Fathul Qorib, tak sah semayang. Mujur lah. Mujurlah pandangan tu pandangan lemah. Iaitulah niat nak keluar semayang tu kena ada serukun lagi. Rukun yang ke-18 disebutkan dalam kitab Fathul Qorib. Ada. Ada tak orang niat nak keluar semayang? Ada tak tadi? Ada. Tak sedar pun. Tak sedar. Assalamualaikum. Sudah dah semayang tengok. Baru sedar dah semayang. Mana dia kita ni jauh sangat nak khusyuk ni, tak apa dah. Jadi muncullah pandangan lemah. Tapi pandangan tu ada disebut dalam kitab Fathul Qorib dan dianggap sebagai pandangan lemah di sisi Imam Nawawi rahimahullah. Saya nak sebutkan, jangan fikirlah. Termasuklah salah satu daripada 8 perkara yang dipanggil sunat arba'ah itu ialah membaca kunut subuh. Okey. Saudara-saudari, saya bukan nak ulah hak tu. Tak cara hak tu hak fiqh dah. Ustaz-ustaz ngajar fiqh tu biar dia hurah. Hamba bukan nak bincang hak tu. Hamba nak sebutnya sini bahawa setiap hari selain daripada setiap rakaat kita minta kita sihat, di mana diajar oleh Rasulullah SAW hak saya sebutkan tadi. Setiap hari mula-mula aktiviti pertama kita ialah sembahyang subuh. Situ kita minta kita sihat pula, kita tambah. Dekat mana? Dekat kunut subuh. Cuba baca kunut subuh. Kalau kita baca beriman, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Tengok. Nombor 2 tu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah Allahumma hdina fiman hadait. Berilah petunjuk kepada kami sebagaimana memberi ke orang lain. Kita minta petunjuk. Nombor 2 kenapa? Wa afina fiman afait. Berilah kami ni afiat. Sihat. Nombor 2 tu sihat dah. Bab sihat, bab kesihatan. Tengok. Mula-mula tu kita semayang pagi-pagi subuh tu, kita minta kita sihat. Masya-Allah dah. Kuatnya Islam suruh kita jaga kesihatan. Dia tekan sungguh. Siapa dalam kunut subuh tu lepas pada minta hidayah, ku minta sihat lalu. Itulah caknanya Islam kepada kita. Nampak sangat sifat Rahman dan sifat Rahim Tuhan. Tuhan sayang kita nampak mana? Nampak situ lah. Nampak sungguh Tuhan sayang kita sampai pekat dia suruh jaga kesihatan kita. Begitulah. Dan kita tengok pula Nabi ajar pula tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang. Kalau kita tengok dalam Maksurah Imam Hasan Al-Banna dan kitab Majmu' Rasail, tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang disuruh kita baca dalam Maksurah yang diambil daripada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baca antara yang diajar oleh Rasulullah ialah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari. Tu kok Nabi ajar tu. Makna tu kalau boleh tu pagi baca, petang baca, kalau boleh 3 kali. 3 kali ulang 3 kali dah. Iaitulah Allahumma afini fi badani. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah keafiatan, kesihatan dalam badan aku. Wa afini fi sam'i, berikanlah kesihatan dalam pendengaranku, telingaku. Wa afini fi basari, dan berikanlah kesihatan, keafiatan dalam basari, dalam mata aku. Mata. Nak ceritanya betapalah pentingnya kesihatan ni, sehinggalah Nabi ajar doa sampai begitu rupa. Sebut pula selesa tu. Bukan setakat biarlah sihat, ya Allah berilah sihat pada badan saya. Dah, sebut pula mata dengan telinga. Sebab apa dua-dua ni adalah sangat penting. Hak lain tu jangan nak minta. Telinga dengan tu je lah kita minta. Dah, hak lain kita minta belakalah. Kesihatan tangan, kesihatan kalau orang nyakit tu nyakit ini. Kalau orang tak kena nyakit pun doa juga, supaya Allah Ta'ala mempertahankan badan kita ni yang sihat ni daripada terkena penyakit. Begitu saudara-saudari. Dan nak ceritanya bahawa pentingnya kesihatan ni, sehingga kalau orang duduk dalam satu negeri yang kena wabak, haram dia keluar. Kalau nak ikut hak dalam kitab Al-Mufassal tu disebut haram, disebut wajib kita kena jaga benda ni. Kalau kita ada penyakit, kena penyakit taun dalam satu-satu negeri, mula-mula Nabi kata idza sami'tumut ta'un bi ardin, kalau kamu dengar penyakit taun dalam satu negeri, fala tadkhuluha, jangan kamu masuk negeri itu. Sebab apa dia masuk? Kalau kita masuk, kita akan terkena penyakit taun tu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha, kalaulah
Kalulah kena penyakit itu dalam negeri yang kamu duduk situ, fala takhruju minha, jangan kamu keluar. Kalau saya duk bacalah dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkal Mar'ah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Zaidan, dia kata wajib tu. Jangan main-main tu. Maknanya tak boleh keluar sungguh. Tak boleh masuk ke negeri penyakit ta'un ni. Tak boleh masuk sungguh. Bukan main makruh-makruh dak ni. Kena cakna benda tu. Tak? Jadi nak sebutkan bahawa caknanya Islam kepada umat dia sampai pekak dijaga sungguh. Kalau kita dengar ta'un ada kena satu negeri, jangan masuk, jangan tebang. Kalau kita ada dalam negeri tu, jangan keluar. Takut apa? Kita keluar tu, keluar sekali dengan ta'un, keluar sekali dengan kumang. Main-main tu. Islam ni sangat-sangat jaga kesihatan. Tak sampai pekak tu. Tak. Jadi sebab tu saudara-saudari, marilah kita cakna dalam hal kesihatan, termasuklah dalam mengawal Covid ni supaya tidak terkena pada diri kita. Ikut undang-undang yang dibuat oleh pihak berkuasa. Kalau ikut fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Mesir, berhubung dengan apa sahaja keputusan kerajaan yang berkait dengan kemaslahatan umum, wajib kena patuh. Wajib tu bukan wajib hukum dunia, wajib hukum agama. Ini disebut dalam fatwa dia, Darul Ifta' Mesri. Dalam Darul Ifta' Mesri ada disebutkan, kalau sekiranya satu-satu keputusan dibuat oleh pihak pemerintah dan keputusan itu adalah untuk masalah umum, macam Covid ni banyaklah SOP tu apa semua tu, bukan dia berharam bang, bukan dia fikir sehari dua hari, dia fikir dengan kepakaran, dia fikir dengan orang yang fikir tu orang pakar kesihatan. Dia buat undang-undang begitu begini, A, B, C, 1, 2, 3 pecahan begitu begini, topeng tak topeng apa semua dah. Kena pakar kalau sekiranya dekat dengan orang. Kalau jauh sikit tu cerita lain lah. Kalau dekat, penjarakan dan sebagainya, kita kena ikut. Dan status dia, kalau ikut fatwa daripada Mufti Mesir, dia kata statusnya adalah wajib. Wajib agama. Wajib kita kena patuh. Supaya apa? Supaya tidak terkena penyakit itu. Dan dia masuk dalam taqyid al-mubah. Taqyid al-mubah. Jadi sebab tu saudara-saudari, jangan kita pandang rendah berhubung dengan isu-isu yang berkait dengan kesihatan. Dan sebab itulah saudara-saudari, Nabi SAW dia tunjuk contoh penjagaan kesihatan. Nabi dia tidak akan makan kecuali apabila lapar. Makna dia ada tahan lapar, tahu dah masa mana lapar tu. Tak payah kita nak ukur kita lapar macam mana. Tengah hari mesti makan, pagi mesti makan, tak? Sebab lapar, bukan mesti tu wajib dak ni. Makna memang lapar masa tu. Malam mesti makan, biasanya begitu. Nabi tidak akan makan kecuali apabila lapar. Iaitulah Nabi kata la na'kulu hatta najuu'. Kami tidak akan makan kecuali apabila kami merasai kelaparan. Wa idza akalna la nashba'. Dan bila makan, tak kenyang. Tak makan banyak berdoa. Jadi Nabi makan. Sebab apa tu? Itu yang menyebabkan Nabi sihat. Nabi sihat. Nabi sihat wal afiat. Kalau kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, betul. Kitab Syama'il Muhammadiyah ni kita kisah macam mana Nabi. Rupanya macam mana, hidung macam mana, telinga macam mana. Ada semua dalam situ. Syama'il Muhammadiyah. Di antaranya Nabi ni tak besar perut dia. Tak pucik. Kita ni kau. Kalau tak ucik, tak sah tak kita kata dah. Ada kau tak ucik dah, bagus juga. Mana kita ni, Nabi tak ucik perut dia. Tengok, jaganya makan tak. Idza la na'kulu hatta najur. Kami tidak akan makan kecuali apabila lapar. Pentingnya kesihatan. Sampai Nabi ajar sampai pekat tu. Berpunca daripada mana? Berpunca daripada kisah macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia dihadiahkan, dihantar hadiah oleh Raja Mesir, yang Nabi atas surat ke Raja Mesir untuk masuk Islam, ajak masuk Islam. Tapi Raja Mesir ni dia tak mau masuk Islam. Tapi dia nak kawan dengan Nabi. Dia tak mau masuk Islam, bagi dia agama dia betul. Tapi dia nak kawan dengan Nabi, dia tak mau musuh dengan Nabi. Maka dikatakan bahawa dia, oleh kerana dia nak baik dengan Nabi, dia hantar hadiah, di antaranya pakar perubatan. Maka Nabi tolak dengan baik. Sebab apa? Bab-bab kesihatan kami ada jalan dah. Tak payah doktor-doktor. Tu yang timbulnya Nabi kata,
la na'kulu hatta naju' wa idza akalna la nashba'. Kami tidak akan makan kecuali apabila lapar, dan kami tidak akan kenyang kalau makan. Begitu kaedah dia. Jadi itu menunjukkan pentingnya masalah kesihatan. Dan kita tengok makanan sunnah, semua khasiat hebat-hebat. Kalau kita nak tahu Nabi ni sihat, dia makan apa? Kita tengok makanan sunnah. Saya katakan makanan sunnah ni bukanlah sunat kita makan, kok lain tak boleh makan lah. Tak. Nabi makan roti, maka kita nak makan nasi rasa bid'ah je pula. Bukan gitu. Itu dah lalu ingat. Dalam Quran kata kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum, makanlah apa-apa pun yang halal. Tak kira lah makan apa pun. Itu yang diberi garis panduan oleh Al-Quran sendiri. Tapi Nabi dia ada makanan dia. Dan tadi saya ada terima satu buku tadi yang diberi hadiah oleh seorang pensyarah daripada Universiti Uniza. Buku berkenaan dengan 11 sebab kenapa rahsia kesihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 11 rahsia kesihatan Nabi ni. Nabi sihat sebab apa? Ada 11 sebab. Di antaranya sebab pemakanan. Makanan sunnah tu. Nabi makan buah kurma, Nabi makan buah semeh, Nabi makan buah hanggu, Nabi minum susu kambing, Nabi makan daging unta, daging kambing. Nabi adalah Nabi minum juga cuka yang dibuat, bukan cuka kimia tu, cuka betul lah. Daripada buah anggur, daripada buah apa nama ni, buah tin dan sebagainya. Nabi makan roti. Bila kita buat kajian, bila orang-orang kesihatan buat kajian, rupa-rupanya memang khasiat banyak sungguh daripada makanan hak Nabi, jenis makanan hak Nabi makan. Orang panggil makanan sunnah. Jadi sebab tu jangan hina makanan Nabi ni. Tengok buah kema air tak boleh ni, kecil manis ni. Betul, jangan makan banyak kan. Orang kecil manis jangan makan banyak. Karena naik darah pula, marah ke sunnah Nabi. Nabi aja apa naik kecil manis. 14 apa dah kita kata dah. Daripada 7 jadi 14, daripada 5 jadi 7. Jangan salah gitu pula. Nabi aja makanan, tapi makanan sederhana jangan makan. Buah kema sampai 50 hotel. Bukan gitu. Tak kita kata dah. Jadi yang pentingnya kita makan. Hak Nabi makan, kita makan. Sebab ada rahsia. Hak Nabi buat tu yang terbaik. Tuhan takdirkan Nabi kalau dia buat benda-benda yang terbaik. Kalau Nabi makan benda tu memang terbaik. Kalau Nabi minum benda tu memang benda tu terbaik. Kalau susu kambing Nabi minum, susu kambing yang terbaik. Tu panggil makanan sunnah tu. Tapi jangan pula kita kata makan nasi bid'ah. Tak ada. Nabi tak makan nasi, maka kita makan nasi. Bid'ah tu. Bid'ah makan nasi. Tengok apa hari tahan. Bid'ah sangat. Tak kita kata dah. Saya rasa hari ni bid'ah, esok sunnah dah. Jadi gitu lah. Maksudnya ialah kita ikut, walaupun kita makan nasi macam biasa, tak ada masalah, tak makruh, tak apa pun. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa makanan-makanan yang dimakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ada juga wakema makan dalam sehari tu. Begitu. Kena ada juga wakema kat bandar jenis benda pun. Jangan campur hak gula sangat. Wakema molek, wakema ni kadang-kadang nak suruh tahan lama dia campur dengan gula pula. Nak kedai tengok hak gula tak ada. Tak tahulah, hamba pun tak erti juga cap dia. Ada acak-acak yang tertentu tak erti juga. Tengok situ lah dia punya isi kandung dia tu tak. Isi pengisian dia tu, dia punya mendapa bahan-bahan dia tu tak. Jadi saya nak sebutkan bahawa makan benda tu, wakema jangan tinggal. Sebab itu merupakan di antara sunnah yang Nabi tinggal kepada kita. Dan buah benda apa lagi? Buah semeh. Molek sangatlah tu. Susu kambing kalau ada kemampuan. Jarang-jarang sekali kan, kalau ada kemampuan. Orang ada kemampuan boleh lah dan sebagainya. Jangan tinggal. Kalau buah semeh, buah apa tu benda mudah, boleh kita beli dekat banyak tempat tak? Maka bolehlah kita amalkan benda tu. Itu di samping makanan Nabi ajar tu mesti ada khasiat dia. Mesti ada khasiat. Nabi sebut benda tu mesti ada khasiat. Habbatus sauda Nabi sebut mesti habbatus sauda tu khasiat ke mana-mana pun. Jumpa tak jumpa khasiat sekarang ni, insya-Allah. Kalau tak jumpa sekarang, jumpa akan datang. Begitu juga dengan madu yang disebutkan dalam Quran. Walaupun kita kata madu ni bani boleh jadi penyakit begitu gini, mesti ada khasiat dia. Tak? Begitu. Jadi ini di antara benda yang kita boleh
amalkan demi untuk menjaga kesihatan kita. Di antaranya lagi lah, kena kita ikut cara Nabi dalam menjaga kesihatan. Di antaranya ialah Nabi selalu berjalan ataupun berlomba jalan kaki dengan isteri dia. Mana kita jogging lah. Orang umum macam saya ni tak boleh jogging dah, doktor marah. Doktor kata jalan kaki, tak apalah jalan-jalan kaki dah. Dah tak apalah. Doktor kata tak boleh, lutut ni gini-gini tak boleh dah cik, dia kata dah. Maka saya pun dah kata, apa umur tak boleh dah. Umur cik ni gini-gini tak boleh dah, sekat ni boleh. Umur sekat ni boleh gini. Janganlah doktor ben berlari. Jogging-jogging tak boleh. Bukan tak boleh senang, tak boleh jogging. Jalan kaki je. Maka kita pun jalanlah kaki. Tapi lambat sangat siapa. Tu yang naik basikal tu. Tak kita kata dah, lambat sangat siapa. Jadi kita ganti. Kenapa nama hak jalan kaki dengan naik basikal tak? Begitu. Jadi maknanya kita ikut. Kalau Nabi belum berjalan kaki dengan isteri dia, sabaqani Rasulullah SAW fasabaqtuhu. Aku belum berjalan kaki dengan Rasulullah SAW dan aku menang. Tapi bila dah gemuk sikit Siti Aisyah, maka dia kata sabaqani Rasulullah SAW fasabaqani. Rasulullah berlomba dengan aku, Rasulullah pula menang dalam lomba tu. Itu di antaranya. Jadi ini benda-benda yang menjurus kepada kesihatan yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga aktiviti-aktiviti peribadatan. Jangan nampak remeh-temeh. Dulu saya ingat Aikim, dia buat kajian dengan pengusi Aikim masa tu, apa nama Tun Abdullah Ahmad Badawi, dia suruh buat kajian. Kenapa, apa hikmat yang kita semayang ni? Apa hikmat sujud ni? Apa yang ada pada rokok? Apa yang ada pada i'tidal? Masya-Allah, tim yang buat kajian tu membuktikan bahawa sujud ni banyak faedah dia. Rokok banyak faedah kesihatan, tapi jangan semayang kerana tu. Jadi sebab tu saudara-saudari kita boleh memutuskan sini. Banyakkah ibadat, tapi bukan kerana nak tu. Bukan niat nak kesihatan, niat kerana Allah. Dia boleh sendiri. Saya nak katakan, rupa-rupanya hak Tuhan suruh ni molek belaka untuk kita. Termasuklah aktiviti ibadat yang ada rokok, ada sujud, ada qiyam tu sebenarnya memang memberi hasil yang baik kepada kesihatan kita. Saya tak tahu sebab saya ni bukan seorang doktor perubatan. Doktor PhD, bukan doktor perubatan. Saya nak katakan bahawa dulu-dulu masa tahun 80-an dulu saya tanya juga orang kesihatan. Masa tu ada seorang pakar dalam bidang hemopati. Dia kata, saya tanya dia, kenapa hak yang antara yang boleh menyebabkan boleh sakit buah pinggang, boleh berobat buah pinggang supaya buah pinggang kita molek. Kalau orang tak kena nyakit lagi buah pinggang kita molek. Kalau orang kena nyakit macam mana? Di antara dia cerita saya, wallahu alam, pada kajian dia. Kajian dia ni, dia kaji sungguh sebab ada buku di tesis dia tu kenaan dengan perkara tu. Saya tengok ada tebal kot gitu dah. Tapi bukan bincang bab semayang saja, bab lain-lain lah. Dikatakan bahawa di antaranya yang boleh menjaga kesihatan ginjal kita ni ataupun buah pinggang kita lah dengan duduk tahiyat akhir tu. Orang panggil duduk tawarruk. Tu. Rupa-rupa duduk tawarruk ni baik rupanya. Molek untuk kesihatan buah pinggang kita. Dia kata, saya tak tahu lah ni. Saya tanya doktor hemopati, dia tak tanya doktor yang ni. Sebab kita kawan belaka, doktor hemopati pun ada kawan, doktor biasa ni pun ada kat kita kawan dia. Maknanya nak cerita bahawa dia kata bahawa di antara duduk tawarruk tu. Tawarruk tu duduk kekok kaki, jari kekok gini, kemudian punggung kita jatuh ke tanah, ke lantai tu, ke sejadah tu, di antara benda yang sangat boleh untuk kesihatan ginjal kita ataupun buah pinggang kita. Menunjukkan semayang kita ni, aktiviti semayang kita hak yang wajib, hak sunat apa semua tu rupa-rupanya sangat memberi faedah kepada kesihatan kita dah. Jadi sebab tu marilah kita memperbanyakkan aktiviti-aktiviti ibadat. Kita niat kerana Allah, tapi mudah-mudahan Tuhan bagi kesihatan yang baik. Antaranya ialah banyakkan semayang-semayang sunat selain daripada semayang wajib. Tahajud jangan tinggal walaupun hanya 2 rakaat. Jangan pula orang panggil benda apa ni, tahajud 2 rakaat je. Buat sobeng lah, dua-dua jangan hina gitu. Dah kita kata dah. Kadang-kadang duk kata gitu tapi terus dak buat. Buat juga 2 rakaat. Walaupun hanya 2 rakaat tak apa dah. 2 rakaat pun tak apa dah. Bukan nak suruh 2 rakaat sama. Tapi pada dak buat langsung.
Sekali jaga, sekali tak jaga. Hari ni jaga, esok tak jaga tak kita ni. Kadang-kadang boleh semayang tahajud boleh semayang sampai 20 ke 12. Dah. Pada gitu semua baik kita jaga selarah. Bangun pukul 5, boleh bangun, boleh masuk tandah, boleh apa semua. Lepas pada tu kita boleh semayang hanya 2 rakaat je dah. Tak apalah. Tak apalah pada tak semayang langsung. InsyaAllah samping kita dapat hidup udara pada masa tu yang sangat baik, kita telah melakukan aktiviti peribadatan kepada Allah sekaligus insya-Allah dengan hikmah daripada sembahyang itu sendiri, dia boleh membawa kesihatan yang baik kepada kita semua. Tak? Begitu. Kalau boleh jangan sembahyang tahajud saja. Sembahyang tahajud ni iringkan juga dengan sembahyang taubat kalau ada, 2 lagi Kalau tak boleh sekarang pun akan datang berazamlah. Dan jangan lupa sembahyang tahajud juga. Jangan lupa dengan 2 semayang lagi ni. Penting ni 2 semayang lagi ni. Jangan semayang tahajud saja. Iaitulah yang penting yang keduanya. Semayang ni lebih penting sebenarnya. Iaitulah semayang rawatib. Semayang sunat sebelum daripada semayang-semayang yang wajib tu. Sebelum daripada subuh, sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, selepas maghrib, sebelum isyak, selepas isyak. Jangan tinggal pula. Tu. Kena ingat, waktu tu lebih afdal. Waktu yang terafdal sekali. Kalau sembahyang sunat rawatib muakkadah tu memang terbaik sekali. Lebih baik daripada sembahyang-sembahyang yang lain. Hatta walaupun sembahyang tarawih sekalipun. Jangan lupa pula. Tahajud kuat. Tapi sembahyang-sembahyang hak lepas garik tembus lalu ya. Tak rajin sembahyang tu. Jangan. Jangan aja gitu. Kita buat juga. Dan satu lagi, semayang yang kita jangan tinggal, semayang tahajud juga, jangan tinggal semayang witir. Semayang witir jangan tinggal. Dalam mazhab Syafi'i, 1 rakaat pun okey dah. Dalam mazhab 3 mazhab lain, Maliki, Hanafi dan juga Hambali, kalau kita semayang witir 1 rakaat dianggap makruh. Dah macam mana yang paling sikit? Paling sikit 3. Kalau buat tu molek dah. Bukan molek gua nesah dah. Tapi makruh. Kalau boleh, bukan kalau boleh, memang kena 3 baru hak yang betul-betulnya, ikut sunnahnya. Itu pandangan 3 mazhab. Tapi dalam mazhab Syafi'i dak, dia kata 1 rakaat pun dak makruh, dak boleh dak. Boleh dah 1 rakaat. Jadi jangan lupa, walaupun kita nak semayang tahajud, jangan lupa semayang juga witir. Sekurang-kurangnya kita nak ambil mazhab Syafi'i serakaat. Tapi janganlah serakaat, kita ambil hak yang kesepakatan semua, iaitulah kalau boleh 3 rakaat paling kurang. Sama ada nak buat 2 rakaat, 1 rakaat, sama ada kita nak buat 3 rakaat sekaligus, sama ada kita nak baca tahiyat awal ke tak tahiyat ataupun tak abuh baca tahiyat awal, tahiyat akhir lalu kok pandai kita. Asal 3 rakaat, itu yang terbaik. Jangan tinggal walaupun sembahyang tahajud juga. Dan jangan lupa kita melakukan sembahyang sunat duha. Ni juga insya-Allah di samping kita ni kuat pahala dengan Allah, kita juga dapat kesihatan yang baik daripada aktiviti sembahyang tu. Sembahyang duha ni saudara-saudari ialah paling sikit 2 rakaat. Tapi jangan sembahyang 2 rakaat saja. Sebab ada hadis mengatakan kita sembahyang kalau boleh 4 rakaat. Kalau 4 rakaat kita ada jaminan hidup sehari tu. Satu hari tu Tuhan jaga. A'tini arba'an awalan nahar. Beri kepada aku 4 rakaat di awal siang. Akfika akhirahu. Aku akan jaga kamu sampai ke sehari hari itu. Jangan semayang mentang-mentanglah semayang duha tu 2 rakaat paling sikit. Kita pun semayang 2 rakaat jangan. Kalau boleh biar 4. Paling sikit biar 4. Kalau 4 ni ada jaminan hari itu Tuhan jaga satu hari. Nak tak Tuhan jaga? Siapa tak ambuh je, tak? Tuhan jaga tu Tuhan jaga belagalah. Boleh ke orang Melayu Tuhan jaga berapa? Tuhan jaga rezeki. Tu yang didoa semayang duha tu dengan rezeki saja. Dah. Bukan rezeki saja, semua kali. Jadi jangan tinggal 4 rakaat. Sama ada nak buat 2-2, sama ada nak buat 4 sekaligus dengan 1 salam. Dalam kitab I'anatul Talibin, dia kata biar baik buat 2-2. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Begitu. Kalau nak buat 4 pun tak ada apa-apa, boleh, tak ada masalah, tapi kurang afdal. Kurang afdal disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin. Dan jangan lupa juga sembahyang sunat awabin. Isi lagi.
Bisa dak bunyi dia. Ha? Semayang sunat awabin. Semayang sunat awabin ni semayang macam mana? Semayang di antara maghrib dengan isyak. Saya tak lupa nak sebut ni. Semayang sunat duha tadi paling banyak ada dua pandangan. Ada kata 8 rakaat, ada kata 12 rakaat. Terpulanglah kepada kita dah nak buat hak mana satu. Semayang awabin. Ini juga semayang ni. Semayang sunat. Iaitulah di antara maghrib dengan isyak. Dalam kitab-kitab fiqh kata ada 6 rakaat. Dah, nak buat guana ni ada orang ngajar apa semua. Cubalah buat. Tak ada masalah. Kita buat 2 rakaat rekas sikitlah. 2 rakaat lepas pada sembahyang maghrib itu sudah doa apa semua tu, imam doa apa, imam bangun dah. Kita sembahyang 2 rakaat ba'diyah. Kita sembahyang sunat ba'diyah lepas maghrib 2 rakaat. Nampak ada lagi, nampak boleh lagi ni. Orang dah start lagi kuliah. Tambah lagi. Tambah lagi 2 rakaat. Bukan tambah sembahyang sekaligus dak ni, tambah sembahyang lain lah. 2 rakaat lagi. Niat sembahyang sunat awabin 2 rakaat. Jadi kalau kita buat tu mana 4 rakaat lepas garik tu paling sikit. Tapi kalau nak buat awabin, kalau tak ada orang ngajar apa, kita buatlah sampai nang. Tak ada masalah. Tapi kalau ada orang ngajar, kita buat apa. Jadi jangan lupa ni, sembahyang sunat ba'diyah 2 rakaat, kemudian sembahyang sunat awabin 2 rakaat. Mungkin kalau ada orang ngajar tu kita baca reka-reka sikit. Subhana rabbiyal a'la baca sekali ke nak suruh biar muak pak tu. Sekurang-kurangnya kita ni ada sama. Lepas garik kita tak pernah tinggal 2 tu. Biar istiqamah gitu. Apa keadaan sekalipun. Itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya kata tadi masalah kesihatan. Kita bukan niat kesihatan. Kita niat kerana Allah 100%. Terpulanglah kepada Allah. Nak uji sihat tak sihat, kita nak perkara mana hak yang berkait dengan ibadat. Kita niat kerana Allah. Tapi dalam masa yang sama kita mengharapkan hikmah. Tak apa tu. Kita mengharapkan hikmah daripada sembahyang tadi. Mudah-mudahan sembahyang ni diajak oleh Allah dan Rasulnya, dia memberi manfaat kepada kesihatan kita. Boleh, ada masalah. Kita minta ada hikmah tu kepada diri kita semua. Itu. Jadi ini antara benda-benda yang perlu buat. Dan mulut ni biarlah sentiasa mulut ni biarlah sentiasa bergerak. Bergerak macam mana? Cakap banyak ke warna? Bukan cakap banyak. Tapi biarlah cakap banyak juga. Tapi biarlah kita bercakap banyak berdasarkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa saudara-saudara, mulut kita ni kita ajar sentiasa ada sokmo ni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali di waktu pagi. Jangan lupa tu. Jangan kata payahnya Allah, ustaz ni ngajar berat-berat nanam belaka nak buat ni dak. Dak berat nanam mana benarnya? Adalah lebih kurang dalam 3 minit 100 tu. Paling lama 3 minit Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuma satu je saya mintanya. Jangan bolong. Subhanallah walhamdulillah, jangan bolong. Jadi tak ada pahala tu. Sebab apa? Hak bolong tu kalau kita dengar slow-slow je jadi lain. Jadi maksud lain pula. Tu dah. Jadi kena sesa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya kata dia berkait dengan kesihatan bukan apa. Sebabnya ialah kerana rupa-rupanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang menggerakkan semua organ dalaman kawasan mulut kita. Jadi kalau kita berzikir, kita menggunakan kalimah Arab tak? Makhraj-makhraj tu akan menyebabkan kita lebih sihat hak dalaman ni. Sebab makhraj ni, Arab ni ada yang khayshum, yang berhidung, ada yang halqi, halqum, ada yang lidah, ada yang ke langit, ada yang ke bawah langit. Tak? Dia jadi lidah tu bergerak semua ni. Jadi seolah-olah macam kesihatan organ dalaman kita ni sentiasa ada. Sebab apa kita sentiasa menggerakkan. Jadi tu hikmah berzikir sebenarnya. Zikir. Jadi jangan lupa tu, zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali pagi. Dan kalau kita sebut tu biar betul makhraj tu. Subhanallah walhamdulillah, jangan subhanallah walhamdulillah macam tadi lah. Tak butir mana, jadi tak ada kesihatan dah mulut-mulut dalam tu dah. Makhraj tak betul. Dah kata dah. Tak sihat mana lah. Dah lah tak boleh pahala, tak sihat pula. Jadi gitu. Dan jangan lupa di waktu petang. Waktu petang ni sampai ke kita tidur pun tak apa mana-manalah masa yang bersesuaian. Masuk dah waktu. Tak kira mana tadi waktu. Kita tak ada bunyi ketek-ketek tak. Masuk dah waktu.
Habis katu je. Kalau masuk waktu tak boleh marah orang. Jadi saya berhenti sekatu, apa yang baik adalah daripada Allah, dan yang tak baik daripada saya, dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa sayyi'il asqam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.